telekomunikasi di Malaysia. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita nak melihat topik baru, okey, iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Ada 4 hasil pembelajaran yang ingin kita capai, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti banyaknya iklim di Asia. Yang kedua, bagaimana kamu nak menerangkan ciri iklim di setiap zon. Kita ada iklim panas, panas sederhana, iklim sejuk dan iklim sejuk sederhana. Okey. Seterusnya juga kita nak menunjukkan negara di Asia ini mengalami beberapa musim. Okay, kita nak bagi tahu kamu, tadi terang ini kita tunjuk mana negara yang terlibat. Okay, dan terakhir sekali kita nak bandingkan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Okay. Jadi kalau di Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, kita berada di iklim khatulistiwa. Okay, iklim khatulistiwa ini rujukan utama dia adalah, siapa tahu rujukan utama bagi iklim khatulistiwa ni macam mana? Dia ada apa? Suhu dia macam mana? Agak-agak yang kita duduk ni, suhu macam mana? Panas lembab. Ya, panas dan lembab. Okey, panas dan lembab dia bergilir lah. Okey, ada waktu dia lembab, ada waktu dia panas. Jadi dalam masa setahun tu, kita rakyat Malaysia kita dapat merasa semua suasana. Okey, ada waktu dia sangat panas, berdenting, ada waktu dia panas biasa, okay, bolehlah pelajar-pelajar nak main. Okey, kemudian ada yang suhu yang agak redup, mendung. Ada ketikanya hujan yang boleh mandi tak apa. Ada yang hujan lebat, ada putih, ada berdentum dan sebagainya. Itu tak boleh mandilah. Okey. Jadi itu iklim khatulistiwa. Okey. Jadi sebenarnya kepelbagaian iklim ni memberi pengaruh yang besar kepada manusia secara tak langsung. Iaitu pertanian, perikanan, pembalakan, industri, perdagangan, pengangkutan, pelancongan. Okey, jadi tak semua kegiatan-kegiatan ini boleh berlaku sepanjang tahun. Okey, dan mengikut tempat, mengikut lokasi dan mengikut negara. Okey, kita akan tengok satu persatu. Baik, di sini. Okey, kepelbagaian iklim di Malaysia. Kita bahagikan benua Asia ni, kita tengok Asia kita tak pergi jauh daripada Asia. Kalau kita Malaysia, yang pertama sekali kita di kawasan Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara kita ada 11 negara. Okey, besar lagi iaitu Asia. Asia ni banyak negara. Saya tak pasti berapa tapi sekitar, saya rasa negara di Asia menjangkau sehingga 60 ke 70 buah negara. Kalau saya tak silap. Okey. Sebab Asia Tenggara je dah ada 11. Kalau Asia, makna lagi besar lah. Kalau nak tengok dekat peta dunia lah. Okey, lokasi-lokasi kawasan Asia. Okey, sementara itu minta tolong ketua kelas, siapa ketua kelas tolong ambil kedatangan anak-anak ataupun kedatangan rakan sebaya kamu. Okey. Ketua kelas dah masuk belum? Ketua kelas tak masuk lagi. Oh, ya ke? Okey. Kalau tu minta Ashraf Ashraf Badrul Anam bantu cikgu. Okey, kena pasti kawan-kawan yang hadir. Okey. Jadi kamu mesti hadir 2 sesi Zoom yang pertama, sesi Zoom yang kedua. Itulah baru betul-betul hadir. Kalau dia sesi pertama saja masuk, sesi kedua tak masuk, saya terima juga benda tu awak hadir tapi tak dapatlah keberkatan yang sepenuhnya. Okey, baik. Tengok dekat sini, zon kita pecah kepada 4 zon iaitu zon sejuk, zon sederhana, sejuk sederhana, zon panas sederhana, zon panas. Rupanya kita ni kita duduk di zon panas.
Okay, panas hati lah kan dengar kan. Okay, kita zon panas. Okay, jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, zon suhu panas ni, suhu 30 darjah utara, kalau dalam peta lah. Okay, 30 darjah utara tu kawasan tu memang panas. Okay, atas tu panas sederhana, sejuk. Tapi atas lagi sejuk nak mati lah. Betul-betul boku kan. Tapi pergi dekat sini, sejuk sederhana ni pun dah sekitar 10 darjah Celsius. Pergi zon sejuk ni negatif pergi. Okay, negatif darjah Celsius. Jadi orang kata memang yang kita tahu 0 darjah Celsius adalah tahap ais. Okay, ais batu tu 0 darjah. Jadi kalau dia pergi ke negatif 0, negatif 5, negatif 10, maknanya memang kamu kalau nak pergi ke tempat-tempat begitu, kamu perlu pakai baju yang sangat tebal. Okay, macam orang yang naik Everest lah. Okay, di puncak Everest tu negatif darjah. Okay, negatif, bukan 0 lagi lah, negatif. Itu yang kalau orang tu dia buka je sarung tangan dia terus zup. Dia boleh terus beku tangan dia. Jangan ketuk lah, kalau ketuk patah lah tangan tu. Wallahualam. Jadi dia pecah kepada 4 zon, yang itu zon paling bawah sekitar 0 darjah. 0 darjah tu tak ada apalah, kalau dia pergi 10 darjah selatan pun dia masih lagi iklim khatulistiwa. Cara nak baca dia punya luasnya bumi tu. Okey. Dia kan dalam bentuk globe. Okey, dalam bentuk globe. Okey. Jadi 10 darjah utara, 30 darjah utara, pergi 45 darjah utara, 65 darjah utara, 90 darjah utara. Jadi setiap peringkat, tengok, setiap peringkat ada iklim dia yang tersendiri. Okey, ada iklim dia yang tersendiri. Okey. Kalau tadi zon panas, ada 3 jenis iklim zon panas. Okey, monsun tropika, gurun panas, khatulistiwa. Kalau zon panas sederhana, kita ada 3, iaitu iklim steppe, iklim China dan iklim Mediterranean. Tapi iklim Mediterranean yang paling best sebab banyak buah-buah citrus kat situ. Orange, anggur, strawberry, ni banyak kat sini ni. Okey. Kemudian atas sikit lagi iklim Laurentia dan iklim Siberia. Siberia. Macam mana sebut? Siberia. Lebih kurang lah. Siberia pun boleh juga. Okey. Kalau tengok kat sini, iklim Siberia ni pun dah nampak dah. Putih. Okey. Jadi kalau atas lagi yang sejuk. Okey. Ni pelajar-pelajar Al-Sofa dia sukalah zon iklim tundra ni. Ni kalau tidur dalam kelas ni, memang feeling 0 darjah, beku semua. Kan dengan otak-otak beku sekali. Okey. Baik. Ulang sekali lagi, apa dia? Jadi macam polar bear. Polar bear. Okey, betul lah tu. Okey. Tapi polar bear sedap kalau dapat peluk. Kalau kamu peluk nak buat apa kan? Peluk polar okey. Peluk kamu memang naas lah. Okey. Seterusnya adalah 7.2 iaitu ciri iklim mengikut zon di Asia. Okey. Ciri iklim. Tadi dia bagi yang ni. Sikit je. Ni yang benda nak dihafal sikit je. Kalau rajin kau buat lah dia punya rhymes ke apa ke, dia punya macam apa tu. Yang cerita orang buat pelangi tu lah. Warna-warna pelangi tu. Apa dia punya rima dia kan. Akronim dia. Kamu berajin, buatlah. Contoh TSL, MSC, GMK. Tapi kena faham lah. Zon sejuk, senang je lah. Tundra sejuk. SL, sejuk sederhana. SLSS. SLSS. MSCP. Ikutlah kamu nak buat macam mana kamu pandai kamu lah. Okey? Kreativiti kamu.
Seterusnya, okey. Kalau ada sebarang soalan boleh interview, boleh chat dekat ruangan chat, nanti saya akan tengok dan saya akan baca. Okey. Ciri yalah. Okey. Ciri iklim mengikut zon di Asia kita ada dekat sini. Dia mengikut yang peta atas ni tapi dia susun dalam bentuk grafik yang lebih tersusun. Okey. Dia tunjukkan kamu zon apa iklim kat situ, apa ciri dia, apa contoh negara dia. Nampak? Menarik tak menarik lah. Tapi ada satu isu kat situ. Okey, Rusia. Rusia ni dia memang dalam Asia sebenarnya. Okey, tapi dia tak masuk dalam sukan Asia. Kenapa dia tak masuk? Kalau dia masuk, tak payahlah. Tak payah ada pingat lah untuk negara-negara lain, dia bawa semua. Kan? Okey. Kita jumpa dia dekat Olimpik je. Tapi China, Korea, Jepun memang negara Asia totok lah. Memang kita ni Allah Akbar kan. China bila bertanding Olimpik ke sukan Asia dia saja dapat pingat emas kan. Olimpik pun dia kuat. Okey. Itu China lah. China betul lah. Okey, iklim tundra. Ciri iklim dia yang pertama, suhu dia tidak lebih 10 darjah Celsius. Okey. Suhu sejuk bawah takat beku negatif 28. Negatif 28 sayang oi. Ini bukan beku lagi dah. Boleh orang hidup kat situ kan. Jumlah hujan tahunan siput dia 250 mm. Jadi ada turunnya salji. Sebenarnya nama salji itu bukan salji, nama dia kerpasan. Okey, dia bentuk salji. Okey, bentuk bulat-bulat macam tu lah. Iskandar dia suka salji kan, sejuk dia kata. Okey. Seterusnya zon sejuk sederhana, kita ada dua jenis iklim iaitu Siberia dan juga Laurentia. Musim panas di Siberia sekitar 15 darjah hingga 20 darjah Celsius. Okey lah. Okey, kalau 15 darjah Celsius macam mana cakap mendung je lah. Mendung, yang matahari nampak tapi mendung je. Seronok lah. Tapi seterusnya suhu musim sejuk masih lagi negatif 17 darjah Celsius ke 5 darjah Celsius. Masya Allah, sejuk. Oh ya Allah, sejuk. Okey. Jumlah hujan tahunan 500 mm saja. Masih ada salji. Jadi kawasan Siberia di Rusia. Contoh kan. Laurentia pula musim panas dia okey 20 hingga 27. Musim sejuk dia dah negatif 6 hingga 10. Masih lagi sejuk. Inilah negara-negara yang sejuk tu. China, Korea, Jepun. Okey. Ni negara asal virus COVID. China. Okey. Jumlah hujan tahunan 500 hingga 1000 mm. Salji turun pada musim sejuk. Suhu musim sejuk boleh capai takat beku. Seronok lah. Okey. Jadi orang kita Malaysia dia ramai juga pergi Jepun, Korea, China untuk melancong dan sebagainya. Nak rasa suasana sejuk. Okey, apatah lagi kalau kamu bijak bestari, pandai, kamu boleh sambung pelajaran kamu dekat negara-negara tersebut. Okey, cuma negara ini tak ada untuk Asofa lah. Okey. Negara kita dekat sini ada lah. Okey. Okey jugalah, masih lagi feeling iaitu zon yang seterusnya adalah panas sederhana. Okey, ada 3 jenis iklim di situ iaitu Mediterranean, Steppe dan juga China. Suhu musim panas mencapai 20 hingga 24 darjah Celsius. Okey, kemudian musim sejuk yang sederhana sejuk sekitar 6 hingga 10. Okey, fine, seronok. Okey, kemudian jumlah hujan 275 hingga 900 mm. Okey, fine, tak ada masalah. Okey, ada air lah. Kemudian Steppe, suhu panas dia 21. Musim sejuk dia negatif 10 hingga 0.
Sejuk lah. Ni kawasan Mongolia. Orang kat sini putih-putih mah. Jumlah hujan tahunan 500 mm dan ada ribut salji pada musim sejuk. Okay. Walaupun kamu putih-putih kat situ tapi ada ribut. Okay. China musim panas dia 28 darjah Celsius. Okay. Musim sejuk 5 darjah Celsius. Hujan dia okey stabil 500 hingga 1500, boleh hidup lah. Okey, ada air cukup. Okey. China Tengah, Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan, Taiwan Utara. Okey, itu yang cerita pasal sejuk-sejuk lah. Okey, panas sederhana. Dia panas tapi dia tak adalah sepanas panas bawah ni. Okey. Kita tengok zon panas. Zon panas ada 3 iklim yang terlibat. Okey, 3 iklim terlibat itu adalah yang pertama khatulistiwa, yang kedua gurun panas, yang ketiga monsun tropika. Okey. Macam saya sebut tadi, kawan awak jawab, khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, minimum suhu tahunan dia 27 darjah Celsius. Hujan lebat, hujan lebat lah. Hujan tahunan, julat. Jumlah hujan tahunan lebih 2,600 mm. Okay, negara terlibat Malaysia, Singapura, Brunei. Seterusnya gurun panas. Gurun panas. Musim panas yang sangat panas sekitar 32 hingga 38 darjah Celsius. Okey. Baik. Senang nak ingat. Okey, kalau gurun panas ni suhu badan kamu 37, 38 darjah Celsius. Okey, mana kalau kita dah capai 38 darjah Celsius, kita dah diisytiharkan kita ni demam. Tapi orang negara-negara Arab Saudi, Iraq, Oman, dia tak kisah pun 38 darjah Celsius tu. Kan. Mana lagi panas lagi kulit lah, isu kulit lah kat situ. Okay, takkanlah suhu panas 38, kulit kamu macam rakyat Mongolia. Tak dapat dah. Panas. Jadi fahamlah kan apa yang saya maksudkan. Kita ni, macam saya, kita kulit khatulistiwa lah. Okay. Musim sejuk, tak ada sejuk mana pun, 16. Boleh lah macam suhu malam kita 16. Okay. Okay. Kemudian julat suhu harian tertinggi 25 darjah Celsius. Okay. Akhirnya jumlah hujan tahunan kurang 250 mm. Itu sebab gurun panas ni dia banyak pokok kaktus. Tanah dia gersang. Pokok kaktus ada. Dalam pokok kaktus tu ada air. Jadi orang kalau bergerak, naik kuda, naik unta, kalau dia pergi lepak dan sebagainya, ada pokok pokok kaktus, dia boleh belah pokok kaktus tu tebang bukan tebang, potong, cantas. Cantas pokok kaktus tu, dalam pokok kaktus tu ada air, bolehlah minum. Tapi jangan buatlah dekat pokok kaktus dekat Malaysia ni, tak payahlah. Minum air pergilah ambil. Ni pokok kaktus cantik, kamu pergi potong, dah hilang cantik. Seterusnya monsun tropika. Monsun tropika mengalami musim kering dan musim lembap yang nyata. Minimum suhu tahunan dia 24 hingga 27 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan dia 1,000 hingga 2,000 mm. Negara yang terlibat India, Laos, Myanmar, Thailand. Dia macam Iskandar lah. Iskandar dia macam iklim monsun tropika sikit lah. Saya tak kata dia gurun panas. Dia kategori monsun tropika. Sama-sama kita lah. Baik. Dapat tak yang ni? Faham? Faham ke tak faham? Faham. Dapat.
2.2 ni tak serumit mana, cuma mengelirukan dari segi dia punya ciri dia. Okay, ciri dia tu kena suka tak suka, memang kena hafal. Okay, kena hafal dia punya julat-julat yang ada kat situ. Banyak. Belum lagi minta contoh nama-nama negara. Jadi kena baca betul-betul lah. Kita dah tengok dah overall tentang iklim mengikut zon di Asia. Adakah negara kita paling banyak hujan? Negara kita paling banyak hujan. Ia dibuktikan, dibuktikan negara kita paling banyak hujan kerana di iklim khatulistiwa hujan tahunan jumlah hujan tahunan melebihi 2,600. Sebab negara-negara lain yang ada dekat situ tak ada. Tak ada yang lebih 2,600. Di iklim khatulistiwa sahaja yang mendapat air 2,600 mm. Jadi itu sebab kita di Malaysia ni mudah sangat kena banjir. Hujan lebat sikit banjir, hujan lebat sikit banjir. Kalau dekat gurun panas, hujan lebat sekalipun takkan banjir. Arab Saudi, Mekah. Mekah tu dia banjir bukan sebab dia banjir suka-suka banjir. Itu masalah saliran. Dekat Mekah tu masalah saliran sebab kawasan tu membangun. Jadi kalau dia tak membangunkan satu sistem air keluar yang baik, jadi air akan banyaklah dekat tu. Makatul Mukarramah tu. Jadi orang pergi tawaf dalam keadaan banjir. Sebab air tak dapat nak keluar sana sini. Jadi dia ambil masa lah. Ada laluan air tapi dia ambil masa nak keluar. Boleh menjawab Ashraf? Terima kasih. Sama. Baik, kita nak tengok di sini, seterusnya kita nak tengok grafik peta. Okey. Yang ini, yang saya sedang meliritkan kersa saya ni, ini adalah 0 darjah Celsius. 0 darjah. Dia tak ada utara, dia tak ada selatan. Nampak tak? Ini. Ini ada yang ni. Ada ni. Ada ni. Ni 0. Biar kejap je. 0 darjah utara. Kalau kamu pergi muka surat seterusnya, dekat muka surat 109, dia ada tunjuk tu. Nampak? 0 darjah. 0 darjah tak ada apa utara. Lepas tu 20 darjah utara. 40 darjah utara, 60 darjah utara. Seterusnya atas lagi dan atas lagi. Inilah tadi yang kita dah bincang tu, iklim China. Iklim Mediterranean, Nepal ni Mediterranean. Mediterranean yang ni Turki. Ya. Yang ini Mediterranean. Ini steppe. Yang ini China. Laurentia yang ini dekat kawasan Korea Utara. Tundra. Ini atas lagi tundra. Ini Siberia. Ini Laurentia. Saya betulkan balik. Yang atas ni, yang ni. Yang ini tundra. Tundra. Yang ini tundra, diikuti Siberia, Laurentia kat sini, iklim steppe, besar kawasan untuk iklim steppe ni. China, Mediterranean yang ini gurun panas. Yang ini apa Nepal ni? Bukan Mediterranean. Iklim pergunungan. Iklim pergunungan. Oh ya. Grey dia warna grey. Labu. Okey, monsun tropika yang ni. Dan akhir sekali khatulistiwa. Ni khatulistiwa.
Pasal banyak air ni. Untung banyak air ni. Okay. Kalau negara kita tak ada air, saya tak dapat nak bayangkan. Kalau kita kurang air. Biarlah kita ada air, biarlah banjir daripada tak ada air. Sebab air kan kegunaan harian. Semua orang perlukan air. Tak ada orang yang tak ada, cikgu saya tak nak air lah cikgu. Contoh Pablo kan, cikgu saya tak nak air lah cikgu. Kenapa tak nak air? Tak apa, tak kisah. Tak ada air pun tak apa, tak boleh. Mesti ada air, minum. Sebab badan perlukan air untuk hydration. Okay, nak hidratkan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita perlu berpeluh supaya kita boleh dalam diri kita ni dia boleh generate lah. Dalam badan kita ni semua organ-organ boleh berfungsi dengan baik bila cukup air. Okay. Jadi ada orang kalau dia tak cukup air nak menangis, air mata tak ada. Sebab apa? Air tak ada. Tak dapat dah. Seterusnya adalah zon iklim sejuk. Okey. Zon iklim sejuk. Kita bincangkan zon iklim tundra. Okey, iklim tundra. Mana ni last lah, satu lagi. Tundra atas tu. Okay, dia beri fokus. Okey. Kita pergi dengan lebih terperinci tentang zon-zon iklim yang ada. Iaitu zon iklim sejuk. Okey. Zon iklim sejuk sederhana. Terusnya lah. Okey. Jadi kita bacakan, kita tengok satu persatu. Kalau tamat Zoom ini, kita akan masuk semula. Jangan tinggal, jangan tak masuk balik, penting. Sebab bahagian ni penting. Zon iklim sejuk, muka surat 110. Okey. Sejuk yang panjang dan melampau. Dengar tu Iskandar. Iklim ini musim yang panjang dan melampau. Okey. Maknanya panjang kat sini maknanya 1 tahun cycle dia. Sejuk je. Okay, dalam setahun tu sejuk je. Dan melampau. Sejuk dia melampau. Mana negatif. Okay. Kawasan di sepanjang pantai utara Asia, terutamanya pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Okay. Garisan Arktik. Di sini. Sini garisan Arktik ni. Area sini. Inilah 60 darjah utara. Suhu dia seperti yang tertera. Okay. Min suhu tahunan negatif. Negatif 0 darjah Celsius. Sejuk. Boku. Yang boleh hidup kat situ adalah walrus. Lepas tu orang boleh tangkap ikan, iglu, baju orang penangkap ikan tu pun tebal. Musim panas, bila musim panas, bila musim suhu sederhana sejuk dia bila. Julat tahunan, suhu tahunan 42 darjah Celsius. Hujan dia sikit. Kebanyakan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Musim sejuk sentiasa ditutupi salji. Ni je Allah, hujan dia ciput je. Suhu dia yang ni. Negatif suhu dia. Ni jenis angin. Baik. Ada kehidupan dekat tempat tundra ni, iklim tundra ni ada kehidupan. Okey, bagaimana orang menyesuaikan diri dengan peristaran iklim tundra ni. Dalam bab perikanan dan juga bab perburuan. Okey, ikan ditangkap untuk kegunaan sendiri, sumber protein penduduk. Orang nak makan. Kat sini tak ada apa-apa kemajuan. Okey, orang duduk kat situ untuk hidup, untuk makan saja.
Okey, kalau dia orang Islam dia adalah sembahyang tapi nak sembahyang macam mana? Okey. Air sejuk buka aje. Tu sebablah Tuhan tak Islam dekat sebelah sana tu kuranglah. Okey. Jadi pengaruh iklim pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, kod dan salmon dijalankan. Ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Okey. Spoon tu datang daripada asal perkataan spoon. Spoon tu rujuk pada sudu lah. Macam adik-beradik sudu. Garpu. Garpu dia baling lah. Dia pegang, dia pacak je. Kalau kat Malaysia, harpun tu digunakan untuk jenayah membunuh je. Kerja. Okey. Perburuan. Okey, perburuan, hasil buruan membekalkan daging. Sebagai sumber makanan, kulit untuk buat kayak dan sebagainya, tulang untuk membuat rangka kemah. Jadi kegiatan dekat sebelah Siberia Utara juga. Okey, pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Pada musim sejuk mereka berburu binatang, serigala, rusa, kutub. Kalau musim panas diorang tangkap ikan. Okey, jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Zoom ini akan ditamatkan dahulu. Boleh berehat dulu untuk 5 minit. Okey, rehat dulu 5 minit. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas 5 minit sila kembali semula. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Cikgu. Sila kembali Masuk semula. balik. Rehat.